Saya ingin mulakan dengan satu soalan. Apabila Anda pergi ke pasar untuk membeli telur, apakah yang paling Anda risaukan? Adakah Anda sama seperti saya, risau terbeli telur yang diberi suntikan hormon? Risau kuning telur tidak cukup merah dan tidak berkhasiat, atau risau makan terlalu banyak akan menyebabkan paras kolesterol keluarga meningkat? Kita telah berusaha keras untuk memilih telur yang baik. Tetapi, jika hari ini saya memberitahu Anda bahwa semua perkara yang paling Anda pedulikan dan risaukan ini mungkin bukanlah perkara utama. Pembunuh nomor satu yang benar-benar menjadi ancaman terbesar kepada kesehatan kita bukanlah tersembunyi di dalam telur, tetapi bersembunyi di tempat yang paling mudah kita abaikan, kulit telur yang kelihatan bersih itu. Ini bukanlah cubaan untuk menakut-nakutkan. Dalam video hari ini, saya akan mendedahkan sepenuhnya bom jangka keselamatan makanan yang tersembunyi di dapur ini. Saya akan membimbing Anda untuk memecahkan 4 mitos besar dalam pemilihan telur yang telah lama beredar, kemudian membongkar pembunuh senyap yang lebih menakutkan daripada hormon dan kolesterol. Akhir sekali, saya akan mengajar Anda satu panduan lengkap dan selamat untuk makan telur, dari pemilihan, penyimpanan, hingga memasak. Sila tonton dengan sabar sehingga habis. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda juga mengambil berat tentang keselamatan pemakanan diri dan keluarga Anda, sila klik butang subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika Anda suka perkongsian kami hari ini, sila type makan dengan tenang di ruangan komen untuk saling memberi semangat demi kesehatan kita bersama. Baiklah, sebelum mendedahkan pembunuh nomor satu itu, mari kita bersihkan minda kita terlebih dahulu. Membersihkan petua-petua pemilihan telur yang telah beredar bertahun-tahun tetapi sebenarnya tidak sepenuhnya betul. Mitos pertama dan yang paling dipercayai oleh golongan tua, adakah semakin merah warna kuning telur, semakin berkhasiat dan bagus? Ramai orang di pasar sanggup membayar lebih untuk membeli telur yang kuningnya semerah matahari terbenam, menganggap inilah telur ayam kampung yang paling berkhasiat. Sebenarnya, ini adalah satu salah faham yang indah semata-mata. Warna kuning telur tidak banyak berkaitan dengan baka ayam atau sama ada ia ayam kampung. Ia hampir sepenuhnya bergantung pada apa yang dimakan oleh ayam itu. Anda boleh bayangkan ayam sebagai penukar pigmen semula jadi. Jika makanannya kaya dengan jagung, alfalfa, atau bunga marigold, bahan-bahan yang mengandungi banyak pigmen kuning dan oranye semula, jadi seperti lutein dan karotenoid, maka warna kuning telurnya secara semula jadi akan lebih gelap. Sebaliknya, jika ia kebanyakannya makan bahan yang warnanya lebih pucat seperti hampas kacang soya atau gandum, maka warna kuningnya akan lebih pucat. Jadi warna kuning telur hanya mewakili jenis pigmen yang terkandung di dalamnya dan tidak mempunyai korelasi positif mutlak dengan kandungan protein dan vitamin keseluruhannya. Malah, peniaga yang tidak bertanggung jawab boleh menambah pewarna tiruan ke dalam makanan ayam untuk menghasilkan telur berkuning merah yang Anda suka. Mitos kedua, adakah telur ayam kampung pasti lebih baik daripada telur ayam komersial? Kita secara umumnya berpendapat bahwa telur dari ayam kampung yang bebas berkeliaran di kampung pastinya lebih sehat. Dari sudut pandangan perubatan tradisional, karena ayam kampung lebih banyak bergerak dan mempunyai yang qi yang lebih kuat, telurnya mungkin bersifat sedikit lebih panas. Bagi sesetengah orang yang badannya lemah dan sejuk, mungkin ia lebih sesuai. Tetapi, dari sudut pandangan pemakanan modern, analisis antara telur ayam kampung dan telur ayam komersial biasa menunjukkan bahwa perbezaan dalam komponen nutrien utama seperti protein, vitamin, dan mineral adalah sangat kecil. Jadi, jika budget Anda mengizinkan dan Anda suka rasa telur ayam kampung, itu tentu baik. Tetapi jika Anda hanya mengejar apa yang dikatakan lebih berkhasiat, sebenarnya tidak perlu membazir wang. Gunakan wang yang dijimatkan itu untuk membeli lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan segar, manfaatnya untuk kesehatan mungkin lebih besar. Mitos ketiga, semakin kasar permukaan kulit telur semakin segar. Pernyataan ini sebenarnya terbalik. Apabila telur baru dikeluarkan, permukaannya mempunyai lapisan pelindung kutikel semula jadi yang nipis. Lapisan ini ibarat perisai telur, dan apabila disentuh ia terasa agak licin. Ia berfungsi untuk menghalang bakteria dari luar daripada masuk. Apabila telur disimpan lama, lapisan pelindung ini akan perlahan-lahan terhakis, kelembapan akan hilang,
dan kalsium karbonat di dalam kulit telur akan timbul, menjadikannya terasa lebih kasar. Jadi, kulit telur yang terlalu kasar bukanlah tanda kesegaran. Sudah tentu, jika kulit telur licin seperti disalut lilin, Anda juga perlu berhati-hati karena ia mungkin telur lama yang telah diproses. Mitos keempat, adakah darah dalam kuning telur bermakna ia disuntik hormon atau sudah rosak? Ramai orang apabila memecahkan telur dan melihat sedikit darah atau gumpalan darah kecil di dalam kuning atau putih telur, menjadi takut dan tidak berani memakan telur itu. Sila bertenang ini tiada kaitan langsung dengan hormon. Ini hanyalah kapilari darah kecil di ovari atau salur telur ayam yang pecah sedikit semasa proses ovulasi. Sedikit darah meresap keluar dan terbungkus bersama kuning telur. Ini adalah fenomena fisiologi yang normal, terutamanya pada ayam muda yang baru mula bertelur. Cukup dengan membuang tumpukan darah kecil itu, khasiat dan keselamatan telur tersebut sama sekali tidak terjejas. Baiklah, setelah memecahkan mitos-mitos ini, sekarang kita akan masuk ke bahagian yang paling penting dan kritikal hari ini. Memandangkan masalah di dalam telur kebanyakannya adalah salah faham. Apakah yang sebenarnya perlu kita risaukan? Jawabannya adalah pembunuh senyap yang bersembunyi di atas kulit telur tidak kelihatan, tidak dapat disentuh, tetapi boleh menyebabkan keracunan makanan yang teruk, bakteria Salmonella. Salmonella adalah sejenis bakteria patogen yang sangat degil dan biasa ditemui di dalam usus dan najis unggas. Apabila ayam betina bertelur, telur akan melalui saluran najis dan permukaan kulit telur tidak dapat dielakkan akan tercemar dengan najis dan kotoran yang mengandungi bakteria Salmonella. Anda mungkin berkata, bukankah kulit telur sangat keras? Bagaimana bakteria boleh masuk? Soalan yang bagus. Jangan lihat kulit telur seolah-olah sangat kukuh. Jika Anda melihatnya di bawah kanta pembesar, Anda akan dapati permukaannya dipenuhi dengan puluhan ribu liang udara kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Lapisan pelindung kutikel yang kita sebutkan tadi berfungsi untuk menutup liang-liang ini. Tetapi, semasa proses pengangkutan, pembersihan, dan penyimpanan telur, lapisan pelindung ini sangat mudah rosak. Sebaik sahaja perlindungan ini pecah, Salmonella, perisik yang tersembunyi ini, akan secara senyap-senyap masuk ke dalam telur melalui liang-liang kecil ini. Terutamanya di persekitaran yang hangat dan lembab seperti di Malaysia, jika telur tidak disejukkan dengan betul, pembiakan Salmonella akan berlaku pada kadar yang tidak dapat Anda bayangkan. Jika kita tidak menjaga kebersihan semasa mengendalikan telur, kita akan dengan mudah membuka pintu kepada musuh menyebabkan pencemaran silang. Izinkan saya gambarkan satu senario berbahaya yang hampir setiap hari berlaku di dapur kita. Lihat sama ada Anda juga melakukannya. Anda mengambil telur dari peti sejuk, bersedia untuk membuat telur hangkur dengan tomato. Anda mengambil sebiji telur dan mengetuknya di tepi mangkuk yang akan Anda gunakan untuk memukul telur. Sekair telur mengalir ke dalam mangkuk dan Anda terus membuang kulit telur ke dalam tong sampah. Kemudian mungkin Anda rasa tangan Anda terkena sedikit cek air telur, lalu Anda hanya membilasnya di bawah pipe air atau mengelapnya pada apron Anda. Selepas itu, Anda mula memukul telur dengan garpu dan memotong tomato. Kawan-kawan, proses yang nampaknya biasa ini menyembunyikan risiko keselamatan makanan yang sangat besar. Coba Anda fikirkan, apabila Anda menggunakan kulit telur yang tercemar dengan salmonella untuk mengetuk tepi mangkuk, bukankah bakteria itu mungkin jatuh ke dalam mangkuk atau tertinggal di tepi mangkuk? Jika tangan Anda yang telah mengendalikan kulit telur tidak dicuci bersih dengan sabun, dan kemudian Anda menyentuh garpu, papan pemotong, dan bahan makanan lain, bukankah Anda telah menyebarkan bakteria ke setiap sudut dapur? Semasa saya berkhidmat di Jabatan Kecemasan dahulu, saya pernah berhadapan dengan satu kes yang sangat menyedihkan. Seorang budak lelaki sekolah rendah pada hujung minggu belajar membuat kek bersama neneknya di rumah. Neneknya, karena sayangkan cucunya, membiarkannya membantu memecahkan telur. Budak lelaki itu kerana seronok. Selepas memecahkan telur, jarinya yang terkena cekair telur secara tidak sedar dimasukkan ke dalam mulut dan dijilat. Hanya satu tindakan kecil yang mungkin tidak kita pedulikan, tetapi pada malam itu,
budak lelaki itu mula muntah dan sirit-birit serta demam panas. Akhirnya dia didiagnosis dengan gastroenteritis, salmonella akut, dan terpaksa dirawat di hospital selama hampir seminggu. Neneknya sangat sedih dan rasa bersalah. Dia tidak paham bagaimana cucu kesayangannya boleh jatuh sakit begitu teruk. Sedangkan semua makanan di rumah adalah yang paling segar. Jadi, kawan-kawan, pembunuh nomor 1 telur adalah salmonella. Keracunan makanan yang disebabkannya sangat berbahaya, terutamanya bagi golongan pertengahan umur dan warga emas yang sistem pencernaannya lebih lemah, serta kanak-kanak yang sistem imunnya belum matang sepenuhnya. Memandangkan kita sudah tahu di mana bahayanya, apakah yang perlu kita lakukan untuk menikmati kelezatan telur dengan selamat? Jangan risau, caranya sangat mudah. Saya telah merumuskan satu set garis panduan keselamatan telur yang terbahagi kepada 3 tonggak utama: pemilihan selamat, penyimpanan selamat, dan memasak selamat. Mari kita mulakan dengan pemilihan selamat. Saya telah membeli telur selama berpuluh-puluh tahun dan merumuskan 3 langkah paling praktikal yang semua orang boleh pelajari. Pilih sumber yang dipercayai, periksa maklumat pembungkusan. Jangan lagi tergiur dengan harga murah dan membeli telur longgok yang tidak diketahui asal-usulnya di tepi jalan. Ladang ternakan yang sah mempunyai pengurusan yang lebih ketat dengan rekod makanan dan pencegahan penyakit. Pilih jenema yang mempunyai reputasi baik dengan tarikh pengeluaran, tarikh luput, dan maklumat pengeluar yang jelas pada bungkusan. Lebih baik lagi jika mempunyai pensijilan seperti MyGap Amalan Pertanian, Baik Malaysia, atau Jejak Kebolehkesanan. Ini adalah jaminan asas. Sentuh kulit telur sedikit berbiji adalah normal. Kulit telur yang terlalu licin mungkin telah disimpan lama atau telah diproses. Kulit telur yang normal, apabila disentuh, akan terasa sedikit kasar atau berbiji secara semula jadi. Warnanya seragam, tanpa retak atau bintik hitam. Goncang perlahan-lahan, tiada bunyi bermakna segar. Pegang telur dekat dengan telinga dan goncang perlahan-lahan. Jika Anda tidak mendengar sebarang bunyi dan ia terasa padat, biasanya ia segar. Jika Anda boleh mendengar bunyi air atau pergerakan yang jelas, ini bermakna telur itu telah disimpan lama. Kantung udaranya telah membesar dan kuning telurnya mungkin telah pecah. Seterusnya, penyimpanan selamat. Ramai orang selepas membeli telur, secara tabiat akan meletakkannya di rak telur di pintu peti sejuk. Saya mesti beritahu Anda, ini adalah salah satu kesilapan yang paling biasa. Pintu peti sejuk adalah bahagian yang suhunya paling tidak stabil dan paling kerap bergegar. Perubahan suhu yang drastik akan mempercepatkan kerosakan telur. Cara yang betul adalah dengan meletakkan telur bersama dengan karton asalnya di bahagian dalam peti sejuk. Karton kertas akan melindungi kulit telur, mengelakkan kehilangan kelembapan, dan juga mengelakkannya daripada menyerap bau makanan lain di dalam peti sejuk. Selain itu, letakkan telur dengan hujung tirus ke bawah dan hujung bulat ke atas. Ini kerana di hujung bulat telur terdapat kantung udara. Meletakkan kantung udara di atas akan menghalang kuning telur daripada melekat pada kulit sekaligus memanjangkan kesegarannya. Akhir sekali, langkah yang paling kritikal adalah memasak selamat. Pertama, wujudkan konsep khusus untuk telur di dapur Anda. Papan pemotong, mangkuk, dan perkakas yang digunakan untuk mengendalikan telur mentah mesti diasingkan daripada yang digunakan untuk makanan yang telah dimasak dan sayur-sayuran, buah-buahan. Seterusnya, sila hafal prosedur operasi standar. Sop memecahkan telur yang selamat ini. Langkah 1. Sebelum memecahkan telur, basuh kulitnya dengan lembut di bawah air mengalir. Langkah 2. Keringkan kulit telur dengan tuala kertas dapur yang bersih. Langkah 3. Jangan ketuk telur di tepi mangkuk yang akan Anda gunakan. Sila ketuk telur dengan perlahan di atas permukaan rata yang bersih seperti meja sehingga retak. Langkah 4. Buka kulit telur dengan kedua-dua tangan dan biarkan isinya mengalir ke dalam mangkuk. Langkah 5. Selepas mengendalikan telur mentah dan kulitnya, segera basuh tangan Anda dengan sabun atau pencuci tangan sehingga bersih sebelum menyentuh apa-apa lagi. Akhir sekali, mengenai cara memakannya, saya hanya ada satu nasihat. Sila masak telur sehingga masak sepenahnya.
Saya tahu ramai orang suka makan telur separuh masak yang kuningnya masih cair atau menggunakan telur mentah untuk dicelup dengan daging steamboat karena rasanya yang sedap. Tetapi bakteria Salmonella sangat takut panas. Ia boleh dibunuh sepenahnya jika dipanaskan pada suhu melebihi 70 degrees Celsius selama beberapa menit. Suhu di tengah kuning telur separuh masak selalunya tidak mencapai standar keselamatan ini. Dari sudut pandangan perubatan tradisional, telur mentah bersifat sejuk dan mudah, menghasilkan kelembapan dan kahak. Bagi golongan pertengahan umur dan warga emas yang sistem pencernaannya lebih lemah, memakannya sebaliknya boleh menyebabkan kembung perut dan masalah penghadaman. Jadi, demi keselamatan dan penghadaman yang lebih baik, telur rebus, telur kukus, telur hangkur, dan telur mata yang dimasak sebenarnya sentiasa menjadi pilihan yang lebih sehat dan selamat berbanding telur separuh masak. Baiklah kawan-kawan, perbincangan kita mengenai cara makan telur dengan selamat hari ini sampai di sini sahaja. Di akhir video, mari kita imbas kembali beberapa poin pengetahuan yang paling penting hari ini. Sila ingat poin-poin ini baik-baik. Pecahkan 4 mitos pemilihan telur. Ingat, warna kuning telur tidak banyak berkaitan dengan khasiat. Nutrien utama telur ayam kampung dan komersial adalah hampir sama. Kulit telur yang kasar tidak bermakna segar, dan darah di dalam telur adalah fenomena normal, bukan telur hormon. Kenali pembunuh nomor 1, Salmonella. Risiko keselamatan makanan terbesar pada telur bukanlah kolesterol di dalamnya, tetapi Salmonella yang bersembunyi di atas kulitnya. Pengendalian yang tidak betul boleh menyebabkan keracunan makanan. Kuasai 3 tonggak garis panduan keselamatan telur. Pemilihan. Selamat pilih telur dari sumber yang sah dengan pembungkusan yang sempurna. Penyimpanan. Selamat simpan di bahagian dalam peti sejuk hujung tirus ke bawah dan kekalkan dalam karton asal. Memasak selamat. Ikuti SOP memecahkan telur yang selamat, basuh tangan sebelum dan selepas mengendalikan, dan pastikan telur dimasak sepenuhnya sebelum dimakan. Telur adalah kawan, bukan musuh. Selagi kita mengendalikannya dengan cara yang saintifik dan bersih, telur adalah salah satu sumber protein berkualiti tinggi yang paling ekonomik dan cemerlang untuk mengekalkan kesehatan kita. Semoga perkongsian hari ini dapat membantu Anda menikmati setiap biji telur dengan tenang dan berkhasiat pada masa akan datang. Jika Anda rasa video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like sebagai tanda sokongan dan kongsikannya kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang Anda sayangi. Kita jumpa lagi di video akan datang.